ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بداي أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم هتة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بهلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضيا عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيلنا فاقتنان مقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا درا وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافتران عليه 5 بعد 50 فران وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 ترائي قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشدي وكل من بخير هدي يقتدي واسأل كريم إخلاص العمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي والرجمل سميتها عقيدة أوامي من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala an-nadhimu radhiyallahu ta'ala anhu, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Artinya, aku mulai dengan menyebut nama Allah yang maha mengasihani, yang maha pemurah, wa birrahimi daimil ihsani, yang maha penyayang lagi amat mengasihani akan hamba-hambanya yang beriman, yang berbuat baik. Maka memulakan nazim ataupun sahibul manzumah Sayyid Ahmad Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengisyaratkan lafaz basmalah, iaitulah bismillahirrahmanirrahim. Yang ini seolah-olahnya Nazim mengatakan, saya memulakan penulisan nazam Aqidatul Awam ini dengan lafaz basmalah untuk memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya meliputi ke atas setiap sesuatu
dan mengharap akan memperolehi kurniaan dan kenikmatan yang tidak pernah terputus daripadanya. Jadi begitu isyaratnya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Gitu isyarat daripada nazim. Para ulama keseluruhannya memulakan kitab-kitab mereka, nazam mereka, risalah mereka, tulisan-tulisan mereka dengan basmalah. Itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sebab besar. Daripada kebanyakan sebab tu, dua sebab besar. Sebab yang pertama, kerana beramal dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajzam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, setiap urusan yang dipandang baik oleh syarak, bila mana tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Terputus dekat situ dengan maksud naqisu wa qalilul barakah, kurang dan sedikitnya barakah. Maka sebab itulah ulama memulakan kitab mereka itu sebagai mengamalkan hadis yang disebutkan tadi ni, supaya ditambahkan kebaikan-kebaikan, ditambahkan keberkatan-keberkatan, yang mana faedah dan manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang-orang yang hidup sezamannya, maupun mereka yang mengambil manfaat dan faedah daripada kitab, risalah dan sebagainya yang lagi akan datang, yang akan datang muncul. Macam kita ni lah, katalah setengah-setengah kitab tu dah berusia dalam 20 tahun, puluhan tahun, setengah dekad atau ratusan tahun, tapi manfaat atau faedahnya masih lagi kita ambil. Seperti kitab ni lah, walaupun dah berpuluh-puluh tahun lamanya, namun faedah dan manfaatnya masih lagi diguna pakai, masih lagi diambil oleh kita ni yang muncul selepas daripada pengarang kitab, iaitu nazim. Jadi dengan keberkatan membaca basmalah tu, faedah dan manfaat kebaikannya bukan saja datang pada bukan saja daripada nazim, maknanya bukan saja diperolehi oleh nazim, pengarang nazam ni, bahkan mereka yang hidup bersama dengan nazim, dan juga termasuk daripada dengan kita ni yang muncul selepas daripada zamannya. Ini jasa ulama kepada kita, meninggalkan penulisan-penulisan, meninggalkan karya-karya yang membantu dan menolong kita dalam situasi keadaan masyarakat kita ni jauh daripada ilmu. Jadi dengan sebab berkat ulama-ulama macam ni lah, maka kita dapat mengambil seberapa banyak manfaat dan faedah sekira-kira kita dapat tahu memahami agama ni dengan sebab jasa dan pengorbanan mereka, yakni dari kalangan ulama-ul amilin, ulama as-salihin. Jadi salah satunya aqidatul awam. Salah satu daripadanya iaitulah pengajian kitab aqidatul awam. Dan lafaz basmalah pada permulaan, seperti permulaan nazam dan sebagainya, adalah daripada sifat isyarat, sifat keikhlasan yang ada pada ulama. Lafaz basmalah itu menunjukkan atas keikhlasan mereka dalam mengarang sesuatu nazam atau kitab atau risalah atau buku dan sebagainya. Itu daripada alamat keikhlasan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu apa-apa kita buat dengan lafaz basmalah dan tulisan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana pada basmalah itu terdapat sir yang amat banyak, yang amat luas, bahkan mencakupi maksud daripada dunia dan akhirat. Sebab di sana tu ada isyarat nuqtatul wujud dan juga hakikatul Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah dikatakan lafaz basmalah itu mengisyaratkan bagi keikhlasan seseorang itu dalam mengarang kitab mereka. Yang ini dari kalangan ulama, para ulama ul aliminin, ulama us-salihin.
Sebab itulah karangan mereka ini, kitab-kitab mereka ni, buku-buku mereka atau risalah-risalah mereka ni sangat memberi manfaat kepada mereka yang mencedok ilmu ataupun yang mengambil fawaid, faedah-faedah atau belajar daripada kitab mereka tu. Memperolehi orang yang belajar tu manfaat yang sangat besar, yang tak habis-habis, kerana dengan sebab keikhlasan pengarang kitab atau musannif. Bahkan setengahnya boleh cagar kitab mereka tu dengan syurga. Berani cagar kitab mereka tu dengan syurga. Berani. Apa tandanya? Salah satu daripada alamatnya, mereka itu kalau selepas daripada mengarang kitab, yakni mereka itu para ulama. Ulama-ulama ul-amilin ni, ulama-ulama dari kalangan awliya illah ni, mereka tak akan rasa tenang, tak akan rasa puas hati kalau sekiranya apa yang mereka buat tu bukan kerana Allah, bukan betul-betul kerana Allah. Itu mereka tak puas hati, rasa tak tenteram, hidup tak selesa. Jadi apa yang mereka buat? Mereka zahirkan cagaran mereka itu dengan Allah. Ya Allah, kalaulah karangan saya ni selesai daripada mengarang kitab tu, selesai daripada menulis kitab tu, munajat kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, tunjukkan kebenaran, zahirkan bahawa isyarat-isyarat tertentu supaya nampak yang apa yang aku buat ni engkau terima di sisi engkau. Maknanya nampak isyarat-isyarat penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ada di kalangan mereka tu yang membakar kitab mereka tu. Yang bakar kitab mereka tu untuk apa? Untuk nak memastikan apa yang mereka buat, apa yang mereka karang, apa yang mereka tulis tu benar-benar maksudnya liwajhillah, bagi zatnya Allah Ta'ala, bukan daripada maksud-maksud dunia, bukan daripada maksud-maksud yang lain. Contohnya Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, supaya daripada mengarang kitab Al-Muwatta', dibakarnya kitab Al-Muwatta' itu. Sebelum daripada dibakar, dia berkata kepada Allah, macam berdoa lah, Ya Allah, jikalaulah bukan kerana engkau kitab ini ditulis, maka hapuskanlahnya, musnahkanlah dengan sebab api ni, bakar kitab tu. Maka apa yang berlaku? Tidak terbakar kitab tu, sebagai menzahirkan karamah Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan isyarat penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka ni dari kalangan awliya illah, dari kalangan ulama ni, mereka tenang kalau dapat isyarat-isyarat yang seumpama macam tu. Hilang kebimbangan mereka, sebab maksud mereka tu menulis sesuatu daripada urusan agama ni biar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga yang berlaku kepada Syekh Ibn Ruslan, pengarang Matan Zubat Ibn Ruslan. Abiyat dia ada lebih kurang 1000 abiyat dalam membicarakan fiqh, khususnya fiqh lah, kerana ada akidah, fiqh, tasawuf. 1000 abiyat. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat bagi nak menzahirkan bahawasanya kitabnya itu adalah kitab yang ditulis kerana Allah, bukan kerana lainnya. Diikat kitabnya itu dengan batu, lalu dicampakkan ke sungai. Diikat dengan batu dan dicampakkan ke sungai. Kitab itu bukan tebal sangat pun, kayak gitu. Lalu dicampak, dilontarkan ke sungai. Sekiranya tenggelam, maknanya itu zahir kitab tu buat bukan kerana Allah. Tapi kalau tak tenggelam, nampak zahir di situ isyaratnya ia menulis memang kerana Allah. Nampaklah keikhlasan menulis Zubat tu. Jadi apa yang berlaku? Tak tenggelam, walaupun diikat dengan batu yang berat. Maknanya sanggup ulama nak memastikan, berusaha biar apa yang mereka tulis, karya mereka tu betul-betul kerana Allah, bukan kerana maksud daripada yang lain. Sebab itulah ulama itu diikut. Ulama itu diikut. Perkataan mereka itu pun dalil bagi umat. Tak
Seterusnya terus Quran hadis begitu, ulama tu sendiri dalil. Dan telah masyhur keilmuannya, kewarakannya, kepribadiannya, telah diakui oleh kawan dan lawan. Di zamannya itu masyhur keilmuannya. Contoh, kalau ulama tu kata lambang capal macam gini, ikut je lah. Itu dalil lah tu. Kalau dah tak nak pakai, tak ada masalah. Tak dosa besar pun. Kalau kita semayang, tak ada capal kat atas, tak ada masalah. Nak letak capal, bismillah. Tapi amat malang orang yang nak dalil, hanya dalil tu daripada Quran dan hadis saja. Dalil daripada ulama tak nak terima. Sedangkan perkataan ulama itu pun sebahagian daripada dalil. Bahkan tidak diterima sesuatu kepahaman itu direct Quran dan hadis, melainkan wasilahnya para ulama yang muktabar, yang ahli daripada Quran dan hadis. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu sekalian kepada ahli zikir. Ahli zikir di situ ulama. Al-ulama'ul amilin. Al-ulama'u billah. Al-alimu billah. Al-arifuna billah. Ahli dalam masalah agama. Bertanyalah kepada mereka jikalau kamu tidak mengetahui. Penting ulama tu. Tak semestinya kalau tak nampak Al-Quran hadis terus benda tu tak betul, tak. Bahkan memadai dengan perkataannya para ulama. Oleh kerana kita belajar tak ikut disiplin ilmu, sebab itu kita kurang hajar dengan ulama. Tak kenal ulama. Sebab itu mudah-mudah kita perkecilkan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Tengok pengorbanan ulama. Hatta nak memastikan kitab tak tebal mana, tapi keikhlasan mereka tu Masya Allah. Nak menjaminkan keikhlasan mereka tu supaya apa? Masyarakat betul-betul mengambil faedah daripada apa yang mereka khidmat untuk masyarakat, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita senang-senang condemn ulama, mana boleh? Siapa kita nak banding dengan ulama? Maka terbit daripada hukum basmalah itu 5 hukum. 5 hukum. Wajib membaca basmalah. Sunat membaca basmalah. Haram membaca basmalah. Makruh membaca basmalah. Harus membaca basmalah. Terbit 5 hukum. Jadi kalau membaca basmalah ketika nak memulakan nazam ni, atau ketika nak membaca kitab-kitab syariat, hukumnya adalah sunat. Wajib tu bila? Wajib kalau di sisi mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Baca basmalah itu wajib disertakan dengan ayat dalam surah Al-Fatihah. Maknanya basmalah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang. Itu di sisi mazhab Syafi'i. Bila waktu haram membaca basmalah atas perkara yang haram, ain dia tu memang haram. Seperti nak minum arak. Nak minum arak tapi baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum air masak pun lupa baca basmalah. Padahal nak menghilangkan haus tu, lupa baca basmalah. Dah lah lupa baca basmalah. Dah lah lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri pula tu. Tadi lupa baca basmalah, tangan kiri pakai kopiah pula. Orang surau masjid, minta maaf cakap, saya tengokkan je banyak orang surau masjid minum tangan kiri. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan yashrabu wa ya'kulu bishimal. Jangan kamu makan dengan tangan kiri. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Cuba bayang, dah tak baca basmalah,
pegang tangan kiri, pakai kupiah. Gitu. Tambah lagi, berdiri pula tu. Tak baca basmalah. Tangan kiri, pakai kupiah. Diri pula. Alahai, sian gitu. Itu pun dah rasa lebih pandai daripada ulama. Minum sikit. Bismillah. Kita ni, kalau hanya semata-mata bermodalkan tak ada zaman Rasulullah, tak payah buat, habis. Habis. Tuan-tuan jahil, yang lelaki jahil, semua jahil. Habis. Apa dalilnya? Apa dalilnya boleh jadi jahil habis tu? Tak adalah. Buku tauhid tak ada. Buku tasawuf tak ada. Buku fiqah tak ada. Sebab ini semua zaman Rasulullah tak ada ni. Himpunan-himpunan belajar tauhid, himpunan-himpunan belajar fiqah, himpunan-himpunan belajar tasawuf, satu-satu susun. Dengan bawa dalil satu-satu disusunkan, dibukukan. Itu satu bab. Satu bab lagi, macam mana kita nak faham bahasa Arab kalau tak belajar ilmu alat? Ilmu nahwu kalau tak tahu, macam mana nak tahu Arab tu? Betul? Macam mana nak tahu hadis? Nah. Berat kita. Tak tahu bari atas, bari bawah, bari depan. Hukum marfu', hukum fathah, maftuh, hukum jazam. Tak tahu tu semua. Macam mana ulama ajami, orang-orang ajam yang bukan Arab, nak letakkan pemahaman atas Quran dan hadis tu macam mana? Kalau tak ada ilmu alat. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat akan Zaid. Sebab apa? Zaidan tu pada atas. Ra'aitu, ra'a fi'il madhi. Tu bersambung. Tu dhamir. Saya, ra'aitu, saya telah melihat. Zaidan, tak boleh Zaidun. Barulah tahu. Maknanya Zaidan tu jadi maf'ul. Yang melihatnya siapa? Ra'aitu, tu. Takdir dia ana. Saya yang melihat. Melihat akan Zaid. Abang boleh nampak. Tapi kena ikut kaedah lah. Marartu bi Zaidin. Saya telah berjalan dengan Zaid. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Yang tadi Zaid dilihat. Yang ni Zaid telah datang. Yang lagi satu tu berjalan dengan Zaid. Kan lain-lain tu. Tapi semuanya itu berkait dengan baris. Nak tahu baris atas maknanya apa, bawah maknanya apa, depan maknanya apa, itu dah tentu melalui pengajian ilmu nahwu. Kemudian timbangannya lagi tu, wazannya tu, mesti nak tahu ilmu saraf. Fa'ala, fa'ila, yaf'ulu, maf'ul, mif'al. Kalau baca masjid lain, misjad lain. Katalah musjud. Itu dia makna lain. Kalau tak kerana pembukuan oleh ulama-ulama, yang mana pembukuan ini tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pun kata tak berlaku zaman Rasulullah, tak boleh, bid'ah, sesat, tak betul. Macam jadi kita tak pandai. Setara ada tak pandai. Setara ada tak pandai. Tak penting ulama. Jangan bermudah-mudah tuan-tuan. Apa dalil, jangan. Faham? Kita sendiri tak cukup dalil. Apa dalil awak lahir dekat Johor Bahru? Apa dalil awak lahir dekat Johor Bahru? Surat beranak saya mengatakan saya lahir di Johor Bahru. Siapa yang tulis surat beranak tu? Kau nampak aku orang tu, kau sendiri masa tu baby. Takkan kita nak kata kita bukan orang Johor Bahru? Macam was-was. Itu baru cerita tempat. Kadang-kadang dalil ni dia tak semestinya Quran hadis begitu. Kadang cakap orang dah ramai tak ada yang boleh menolak, itu pun dalil juga. Walau kita tak pernah pergi ke Mekah, tapi bila ditanya orang, Kaabah tu warna pink, betul ke? Ada pula pink, hitam. Macam mana kau tahu? Sedangkan kau tak pernah pun pergi ke Mekah. Aku tengok tu, tengok ni orang cakap. Dah semua cakap macam tu.
Tak ada ruang lagi nak tolak kata lain daripada hitam. Itulah dia. Itu pun dalil juga. Faham? Haram basmalah atas perkara ain dia memang asalnya haram. Seperti minum arak. Baca bismillahirrahmanirrahim. Arak tu haram kan? Baca bismillahirrahmanirrahim. Minum. Haram baca. Kalau dah tahu benda tu haram, baca basmalah dengan niat istihza, yakni menghina, kafir. Kafir. Tak baiklah baca basmalah. Awak dah lah nak minum benda yang haram, baca basmalah. Biar. Bismillah. Main-main. Sedangkan diketahui akan haramnya tu. Dia saja niat nak main-main, nak mengendah-gendahkan basmalah tu. Kafir. Makruh seumpama membacakan bismillahirrahmanirrahim ketika mengambil air wudu, yang air itu adalah daripada air yang dicuri oleh orang lain. Lalu kita baca basmalah, mengambil wudu dengan air itu kita baca basmalah, itu hukumnya makruh. Haram yang aridi. Faham? Kita tak mencuri, orang lain yang mencuri. Air itu kita baca basmalah, hukumnya makruh. Perbuatan mencuri air itu haram. Kita yang menggunakan air itu baca basmalah, hukumnya makruh. Harus seperti memindahkan, harus membaca basmalah seperti memindahkan kitab atau qalam, pen, dengan baca basmalah. Ketahuilah olehmu membaca setiap yang harus itu hukumnya terkadang-kadang naik pada tingkatan wajib, sunat, haram atau makruh. Setiap yang harus itu, tingkatan harus itu boleh pergi kepada wajib, haram, sunat, makruh. Ni faedah. Ni dipanggil sebagai hukum. Ni asal tadi bahaskan hukum basmalah kan. Jadi hukum syarak pun gitu juga. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan setiap tingkatan harus itu boleh jadi wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Tengok keadaan. Contoh kalau kita naik kereta, asal hukumnya harus. Tapi oleh kerana kita naik kereta nak pergi belajar ilmu fardu ain, belajar tauhid, belajar akidah, belajar mengenal Allah, maka hukum naik kereta itu adalah hukum, label dia tu fardu ain, yakni wajib. Jadi naik kereta itu wajib hukumnya kerana menyampaikan ke tempat yang wajib. Sebab belajar itu wajib. Belajar ilmu fardu ain itu wajib hukumnya. Kalau haram, kita pergi tempat yang haram. Naik motor tu hukumnya harus. Tapi oleh kerana niat kita naik motor tu pergi tempat yang haram, katalah nak beli nombor ekor misal contoh, na'udzubillah. Kata nak pergi tempat berjudi. Jadi naik motor tu hukumnya haram. Kerana nak pergi ke tempat yang untuk nak melunaskan perkara yang haram, wasilah kepada yang haram tu hukumnya adalah haram. Termasuk juga orang yang menunjuk ke tempat haram tu pun haram juga. Walaupun dia hanya mengisyaratkan saja. Awak nak pergi mana? Nak pergi beli nombor ekor awak jalan terus. Traffic light pertama belok kanan tau. Jangan belok kiri, belok kanan. Nampak kedai kuning, itulah dia. Walaupun dia tak membeli, dia tak apa, tapi tunjuk. Man dalla ala syarri kafa'ilihi. Siapa yang menunjuk atas perbuatan, atas perkara yang jahat itu, yang mungkar, maka seperti ia membuatnya. Sebab tu jangan bersekongkol dengan orang buat jahat. Mengisyarat pun tak boleh. Ada orang tanya saya, boleh tak Ustaz, saya buat banner, dia buat printing ni kan, dia buat printing banner tu, dia buat cetakan tu. Dia tanya saya, boleh tak kita buat banner tapi iklan tu iklan ibadat orang lain lah, maknanya orang kafir punya lah, orang bukan Islam punya, ada patung, ada apa dia buat. Itu kan dah jelas. Itu tanya saya pun tak apa, itu dah jelas. Kita buat banner mempromosi kaedahnya apa? Kaedahnya haram lah. Sebab kaedahnya tu mempromosi apa? Kalau promosi maulid lain macam juga.
Promosi ada majlis baca Quran, lain macam juga. Ini promosinya ibadat agama lain, tak boleh, haram. Kalau kita reda, kafir. Walau sikit. Jangan. Yang sebenarnya abang sini dah tahulah. Benda tu tak boleh. Haram, jelas kat situ. Tapi kadang-kadang, ialah pasal duit, duit ni punya pasal. Engkau buat soyok sekalipun, soyok tempat ibadat orang kafir, soyok tu sama, haram. Walau soyok sekalipun. Kaki lima lah, nampak macam tak terang ke dia, terang ke tu, syubhat. Tapi saya buat kaki lima tu, kaki lima jalan orang ramai Ustaz. Tapi kaki lima betul-betul depan pintu masuk ke tu, memudahkan orang masuk ke dalam tu, syubhat sekurang-kurangnya. Boleh jatuh haram juga. Senang cerita, tak payahlah. Tak payah. Ataupun kita tukang jaga pula, tukang jaga jalan. Pegang lampu merah tu. Mudah kan ibadat orang kafir. Macam walaupun kita nampak macam tak cenderung, tak apa panggil? Alah ni. Tak redha gitu, tapi kau memudahkan urusan ibadat orang kafir tak boleh. Faham? Tak boleh. Apa tak lagi kalau memang sokong, itu bersekutu. Na'udzubillah. Yang kita paling bimbang tu jatuh pada kekufuran dalam keadaan tak sedar. Dalam keadaan tidak sedar. Jaga akidah. Banyak lagi orang lain yang bukan Islam boleh jaga. Kita pula dah sibuk. Hanya kerana RM50 kita dah jual agama. Jangan. Hanya kerana duit tu kadang-kadang kita jual agama. Jangan, tuan-tuan. Akidah ni yang kita sayang. Akidah ni yang kita pegang sampai ke mati. Itu basmalah. Maka dikatakan seluruh makna-makna rahsia-rahsia pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi terhimpun di dalam Al-Quran. Terhimpun di dalam Al-Quran. Seluruh rahsia-rahsia dan makna-makna di dalam Al-Quran terhimpun pada surah Al-Fatihah. Seluruh rahsia-rahsia dan makna-makna dalam surah Al-Fatihah terhimpun pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makna-makna rahsia-rahsia pada basmalah terhimpun pada huruf ba pada awal basmalah, kerana ba itu seawal-awal huruf yang disebutkan oleh sekalian arwah. Alastu bi rabbikum, firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, adakah saya Tuhan kamu? Tatkala Allah Ta'ala berfirman dengan segala atau sekalian arwah, sebelum daripada dia, sebelum arwah itu wujud di dunia, di zaman arwah itu, arwah-arwah itu semua kata qalu bala syahidna, berkata mereka itu bala, ya, syahidna, kami menyaksikan. Bala ya tu seawal huruf yang disebut tu ba tu, bala. Maka diletakkan pada basmalah, ba di situ tu mengisyaratkan cerita para arwah. Sekalian arwah itu telah menyaksikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan bagi mereka. Jadi bila kita lafazkan basmalah tu, Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olahnya mengisyaratkan pengakuan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan ba itu juga mengisyaratkan bikana makana wa biyakunu mayakun. Bi, sebab tu dia letak tu baris bawah, ba situ baris bawah, bi dengan saya, ba ya bi tu dengan aku, yakni dengan Allah. Bikana makan, dengan aku barang yang telah ada, yakni wujud sekalian makhluk ini kerana Allah yang menjadikan. Dengan Allah lah maka wujudnya sekalian yang baru, sekalian makhluk ni. Wa bi yakunu ma yakun, dan dengan aku juga, yakni dengan Allah juga, barang yang lagi akan datang. Yang akan datang pun Allah yang jadikan juga. Jadi dekat situ mengisyaratkan bahawasanya Allah adalah pemilik tunggal
Allah adalah Tuhan yang menghendaki dan menciptakan. Segala-galanya datang daripada pihaknya, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat kudrah dia mengadakan, dengan sifat iradah dia menentukan. Dalam ilmu Allah Taala setiap daripada sesuatu. Dialah Tuhan yang maha sempurna. Maknanya makhluk tu mesti tunduk kepada dia, mesti sujud kepada dia. Mesti mengaku bahawa dia adalah Tuhan bagi setiap sesuatu. Kemudian seluruh rahsia dan makna pada huruf ba itu terhimpun atau tersimpan pada titik di bawah huruf ba. Titik bawah huruf ba itu mengisyaratkan alif. Alif itu mengisyaratkan tunggal. Tunggal itulah mengisyaratkan kepada pencipta segala-galanya, yakni selain daripada Allah. Siapakah pencipta tu? Iaitu Tuhan yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang sebut lafaz basmalah tu mempunyai faedah, manfaat, kelebihan sir yang sangat luas dan besar. Dengan hanya lafaz bismillahirrahmanirrahim pada segenap kehidupan dia tu, maka memasukkan oleh Allah Ta'ala rahmatnya kepada orang yang menyebut lafaz tu, dan diistimewakan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan begitu banyak basmalah ni. Nak tidur baca basmalah, bangkit tidur nak baca basmalah, nak makan baca basmalah, nak minum baca basmalah, nak naik kereta baca basmalah, masuk rumah baca basmalah, masuk masjid baca basmalah, masuk tandar baca basmalah, nak bersama dengan isteri baca basmalah, nak bergaul baca basmalah, nak berhubung, nak apa semua baca basmalah. Disebutkan dengan basmalah kerana apa? Kerana apa begitu? Salah satu daripada sebabnya supaya hamba itu perasan keberadaan Tuhan yang menjadikannya, yang menguruskannya, yang mentadbirnya. Segala-galanya dia. La ilaha illa huwa. Dia itu Allah. Namanya Allah. Nama bagi zat yang menciptakan kita. Bukan melihat akan hakikat zat tu tau. Nama dia Allah yang menjadikan kita. Sebab itu digunakan lafaz huwa tu dalam Quran. Supaya manusia tu, supaya hamba dia tu bercita-cita melihat akan dia, berjumpa dengan dia. Kita menyebut ni nama dia Allah, Allah, Allah. Memang zat dia yang kita sembah. Tapi sekarang ni tak mampu lagi nak melihat akan zatnya. Nanti di akhirat esok dibukakan bagi kita ni sehingga dapat melihat dia. Iaitu syaratnya mesti ada iman. Mesti ada iman. Maka melihatlah oleh orang-orang beriman itu akan Tuhan yang dia selalu sebut nama tu. Nama Tuhan yang disebut Allah, 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 Allah tu. Maka melihat dia akan zat Tuhannya yang bernama Allah. Itu syaratnya mesti ada iman. Dan demikian itu adalah daripada sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya itu. Tatkala melihat akan zat Allah Ta'ala. Kita sembah Allah, kita sebut nama dia, kita berserah kepada dia. Akhirnya dibukakan bagi kita melihat kepada dia. Dengan ketiadaan kaifiat. Dengan ketiadaan kaifiat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhan mereka. Wujuhun yawma idzin, pada hari itu wajah-wajah mereka itu sinar, gemilang, cemerlang. Melihat oleh mereka itu, wajah-wajah itu melihat kepada siapa? Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebenar-benarnya. Nadhirah, dengan melihat sebenar-benarnya. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu pasti akan melihat Tuhan kamu. Tapi syaratnya ada iman. Sebab itu tuan-tuan kena belajar akidah, puan-puan kena belajar akidah, kita semua kena belajar akidah supaya dapat memelihara iman kita ni sampai mati, insya-Allah. Mudah-mudahan. Apa tujuan daripada belajar akidah? Supaya dapat mengesahkan iman. Sebab ramai orang kadang-kadang sebut Allah, 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 tapi i'tikadnya kepada Allah itu salah. Ramai orang mengaku Tuhan, tapi i'tikadnya kepada Tuhan itu salah. Sebab itu bila kita belajar, inilah jalan kita dalam mengiktikadkan ketuhanan bagi Allah. Allah itu bersalahan dengan segala yang baru. Kita tak akan cakap Tuhan itu bertempat. Kita tak akan cakap Tuhan itu dipengaruhi masa. Tuhan itu ada arah. Tuhan itu atas langit. Tak. Sebab kita belajar, kita faham bahawasanya Maha Suci Allah daripada sama dengan segala yang baru. Kenapa apa? Kenapa cakap macam tu? Sebab dalilnya wajib Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi.
Kesalahan Allah Ta'ala dengan segala yang bahar, itu mengesahkan iman tu. Itu nama mengesahkan iman. Kalau cakap sebut Tuhan, semua orang sebut Tuhan, kafir menyebut Tuhan. Kalau setakat engkau sebut nama Allah, kafir menyebut nama Allah. Yang bezanya apa? Etikad kita dengan Tuhan, akidah. Yang membezakan kita dengan orang kafir itu, perbezaan kita anggap Tuhan macam mana, akidah kita macam mana. Kita akidah Islam, bukan akidah kufur. Na'udzubillah. Faham? Tuan-tuan kalau setakat belajar memenuhkan ruang-ruang ke apa ke, tak guna tuan-tuan belajar macam tu. Belajar biar faham. Ni dah lah ramai orang salah faham ni. Yang bawa salah faham tu pakai kopiah pula tu. Kita pula belajar tak faham-faham. Macam mana? Macam mana nak sampai kebenaran tu pada orang lain? Belajar tak faham. Sekadar ada majlis sana, saya pergilah. Ada majlis sana, saya pergilah. Dekat 3,000 majlis, tak faham-faham. Sampai bila macam tu? Belajar biar faham. Kurang-kurang untuk kita, keluarga kita. Kurang-kurang lah. Tapi kalau boleh pergi lebih, alhamdulillahirabbil alamin. Belajar dengan ustaz tadi faham. Tak kisah, tak ramai. Yang penting 3-4 orang faham. Faham, mesti faham. Yang mana ustazah-ustazah ni tak kalah susah nak faham. Cikgu-cikgu, tak? Kita fizik, kimia, kau main faham lagi. Tak kalah yang ini susah nak faham. Senang ni faham ni. Sifat-sifat 20, bukan 2,000. Sifat 20 je. Itu pun diulang-ulang. Maknawiyah tu kira ulang lah. Makna dah ada. Maknawiyah melazimi. Maknanya sama je tu. Kalau ikutkan 13 je. 13 je. 13. Berbanding dengan kawaid fizik kimia tu berapa banyak? Lagi banyak. Boleh hafal. Takkanlah ini susah no. Sebab itu penting kita. Penting kita untuk memahami ni. Supaya tak mudah orang nak kucar-kacirkan kita. Khususnya masyarakat Melayu yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jalan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, tak mudah goyah. Kalau setakat pakcik-pakcik kat Batu Pahat tu, yang pening-pening tu, kita jumpa, kalau kita betul-betul faham sifat 20, cerahkan dia. Senang, mudah. Nah. Kadang-kadang ada orang pening, kita balik kampung kan ada orang pening. Dia kata Tuhan tu berwarna lah, kuning lah, hijau lah apa. Pakcik, mana boleh kata Tuhan tu berwarna, salah. Kalau Tuhan berwarna, maknanya Tuhan tu ada sifat baru kan. Kocakkan sikit otak dia tu. Cakap warna ni salah. Wajib Allah Ta'ala tu bersalahan dengan segala yang baru. Tak payah sebut mukhalafatu ta'ala lil hawadis pun tak apa, Melayu terus. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan segala baru. Baru tahu baru. Kita ni lah baru. Allah yang membaharukan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita ni baru. Kita, tumbuh-tumbuhan, alam tu baru. Kalau kata warna tu sifat kita. Ada warna. Saya coklat. Pakcik hitam. Bini pakcik putih. Itu kita. Nak kata Tuhan ada sifat baru, tak kena tu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Quran kata, apa Quran? Sebab apa yang kita ikut bahasnya tu, cara pencerahannya tu, syarahan kita tu, mengikut para ulama. Bawa ada tertib tu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang semisal dengan Allah. Tiada yang serupa dengan Allah. Serupa yang macam mana? Dari sudut zat, sifat, perbuatan. Bersih dia daripada sebarang penyerupaan. Dia dengar kita macam itu, tegap hujahnya, walaupun ringkas. Betul budak ni, aku yang silap. Melainkan kalau dia tu daripada kalangan ahli ta'assub, yang berpegang teguh kepada kebatilan, meskipun telah datang kebenaran. Yang penting kita dah menyampaikan benda yang betul. Alhamdulillah. Kurang-kurang tidak, kalau dia tak terima pun, kita rasa tenang. Maknanya bermanfaat untuk kita, tambah lagi ilmu. Macam tu, faham? Ini kata belajar. Ni makin belajar, makin tak pandai. Makin belajar, makin tak pandai. Dah tak payah belajar lah. Makin tak pandai. Boleh kau terang, boleh kau terangkan kat aku tak? Sikit. Apa yang kau belajar? Belajar tentang tauhid. Alah, aku pun tak pandai. Dekat 3 tahun belajar, tak pandai. Kalau gitu kau ikut je aku ni dah tak belajar. Sama. Patutnya kita ni menunjukkan kepandaian supaya orang dapat ikut belajar. Nampaklah ada upgrade-nya tu.
Kenapa? Daripada tak pandai jadi pandai. Ini bila orang tengok makin bongok gitu, orang pun takut nak belajar. Makin tak pandai, duduk rumah bersila. Tengok rancangan TV, lagi sedap 3 Abdul lah tu. Yang ustaz yang mengajarnya pun fikir juga. Kalau dah aku mengajar, makin tak belajar, makin tak pandai-pandai, duduk kat rumah, usap-usap kepala bini, usap-usap kepala anak. Tak? Tapi dia kata masa, bayang, pagi dah madrasah, tengah hari madrasah, petang dah madrasah, lepas tu kuliah maghrib, lepas tu kuliah isyak, habis masa untuk keluarga tu bila? Tak apalah, dikorbankan untuk agama, tak ada masalah. Tapi kalau dah mengajarnya makin tak pandai, tak nampak, tak ada khas. Faham? Jangan terasa sangatlah anggap je orang lain ni. Iya makcik, iya. Sebab itu golongan ahli sunnah ni macam tidur. Berkembangnya tu lambat. Lambat. Dia ramai tapi lambat. Sebab apa yang ada-ada ni tak berkembang, manfaat faedah tu tak berkembang. Itu dikembangkan. Dah belajar, kembangkan. Lainlah kalau kita baru mula nak belajar, baru nak start. Tak apa. Ini dah berkitab-kitab. Dengar pun takut. Entah belajar kat sana, belajar apa? Matan Umul Barahin. Oh, tinggi. Ini dah boleh mengajar. Tak tahu lagi. Takutlah nak ini. Belajar makcik. Belajar betul-betul, sampaikan. Belajar, sampaikan. Belajar, sampaikan. Tapi syarat kepahamannya tu betul lah. Jangan lain yang diajar, lain pula yang disampaikan. Itu masalah juga tu. Lagi itu sedikit lah kalau nak syarahkan basmalah ni. Kalau nak syarahkan basmalah ni 3 hari 3 malam tak selesai, panjang. Itu kita boleh tengok pada kitab-kitab mutawalat, hal yang membicarakan atau mensyarahkan berkaitan dengan basmalah. Kemudian lagi kata nazim, sikit lagi Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Artinya segala puji bagi Allah yang qadim, yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghujung, yang kekal abadi tanpa adanya perubahan. Ini nazim nak kenakan dengan bicara atas tu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Tu. Timbang cantik, timbang wazan dia tu cantik. Falhamdulillahil qadimil awwali. Yang kedua pun mesti li juga. Wal akhiri wa al akhiril baqi bila tahawuli. Jadi muqaddimah musannif ni, nazim ni menunjukkan setiap muqaddimah sesuai dengan apa yang nak dibicarakan, apa yang nak dibahaskan. Apa dia punya subjek tu. Contoh akidah. Mengaji akidah kan? Nazam ni nazam akidah kan? Tengok dia punya muqaddimah pun merujuk kepada bahasa-bahasa akidah. Sebab tu dia kata segala puji bagi Allah yang qadim, yang awal, yakni tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghujung, yang kekal abadi tanpa adanya perubahan. Ini semua kalimat-kalimat yang merujuk kepada tauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Gitu. Faham? Kalau misalnya nak bicara pasal fiqah, biasanya musannif akan sebut. Kalau contoh kalau bab fiqah, nanti musannif akan kata segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan amalan dan ibadat kepada hamba-hambanya. Dengan amalan dan ibadat itu, maka menjadilah hamba itu daripada kalangan orang yang mengabdikan diri kepada Allah, yang beramal dengan syariatnya. Disebut ada syariat apa semua tu kerana apa? Perbahasan itu nak merujuk kepada fiqah. Kalau tasawuf, sebut marifat-marifat lah. Dia macam tu. Al-qadimu, kewujudan tanpa ada permulaan. Apa makna qadim dekat situ? Wujud tanpa permulaan dan kebinasaan. Al-awwalu dengan makna wujud ada sebelum sesuatu, yakni yang lain daripadanya ada. Kalau yang lain daripadanya tak ada sekalipun, dia kekal
Wujud, sedia. Faham? Sebab tu dipanggil al-awalu. Al-awalu tu dengan makna apa? Dia ada, kemudian makhluk baru ada. Kerana dia yang membaharukan makhluk tu. Bukan bermakna dia ada awal tau. Dia ada. Makhluk baru ada. Makhluk yang baru ada tu, dia sedia ada. Sedia. Dia ni sedia ada tu, tiada permulaan. Itu yang dengan makna al-awal. Dialah awal, dialah akhir. Apa makna akhir? Dibinasakan makhluknya, segalanya, melainkan mana-mana yang dikekalkan lah. Seperti qalam, arash, loh mahfuz, lagi apa lagi, syurga, neraka. Ini kekal tak kiamat. Maknanya tak binasa. Yang lain semua binasa, sedangkan dia tak binasa. Dia kekal. Itulah dengan makna akhir. Bukan berakhirnya dia, tak. Dia makna akhir tu maknanya bila binasakan, sedangkan dia kekal. Dibinasakan makhluk yang dikendakinya, sedangkan dia kekal. Itu dengan makna akhir. Al-Baqi, yang kekal, tidak adakan musnah. Yang ini tiada berhubung dengan kebinasaan. Lagi akan datang pada syarah sifat baqa. Bila tahawuli, tanpa perubahan. Ia adalah pentafsiran bagi sifat baqa. Bila tahawul, yakni tiada menerima perubahan. Sebesar-besar alamat baharu itu mengalami perubahan. Contoh manusia, kita tengok manusia. Kita berubah tak? Berubah tak? Dulu kita bayi, lepas tu meningkat remaja, lepas tu dah dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Itu alamat baharu. Bukan saya, itu yang besar-besar. Yang halus-halus pun sama. Ni macam kita, sekarang ni kita tengok, kita macam tak ada berubah kan? Tapi sebenarnya berubah. Sebab ada napas tu, napas turun naik tu. Napas yang pertama tak sama dengan napas kedua. Napas kedua tak sama dengan napas ketiga. Semua tu mengalami baru. Siapa yang membarukan tu? Allah lah. Ni bulu roma ni kan, dia berkembang. Kita tak nampak ni. Tapi bulu roma ni sedang berkembang. Sel-sel dalaman kita ni semua. Jadi perubahan-perubahan itu menandakan bukti, dalil yang kita ni Maha suci Allah tak sama dengan yang baru. Faham? Sebab itu disebut bila tahawul, tiada menerima perubahan. Jadi yang berubah itu baharu, yakni makhluk. Yang tak berubah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada berubah bagi Allah. Faham? Syarah. Dia punya syarah dia. Dia punya syarah tu dah syarah dah tadi tu. Dia punya syarah tu dah syarah dah tadi tu. Memadailah syarah tu tuan-tuan. Tak payah panjang-panjang sangat. Syarah tu dah cukup dah. Syarah atas nazam falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nanti akan ditambahkan daripada perbahasan sifat-sifat qidam, sifat baqa. Kemudian kata lagi musannif, summa salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Artinya seterusnya summa salatu wassalam, selawat dan salam sarmada, dilimpahkan sentiasa, ala nabiyyi, atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man, sebaik-baik orang, qad wahada, dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan juga ke atas keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya yang hak tanpa melakukan bid'ah. Sabidinil haqqi ghaira mubtadi', yakni orang-orang yang tidak melakukan bid'ah. Tadi kata tu. Faham? Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik rasul dan nabi, dalam mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut ubudiyahnya Rasulullah yang terbaik. Segala-galanya daripada rupa paras, segala-galanya, zahir dan batinnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik. Baik mana paling baik dekat situ bukan bermakna sifat kelemahan tu tak ada. Ada. Hakikatnya tu tetap ada sebab Rasulullah ciptaan makhluk. Tapi dia adalah sebaik-baik makhluk. Faham? Katanya Imam Busairi radhiyallahu ta'ala nu,
fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fal jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempurna pada maknanya, yakni zahir dan batinnya. Ciptaan Allah yang paling baik, yang paling indah, yang paling hebat. Sebab itu di sisi orang arif, Rasulullah itu cermin bagi zat Allah Ta'ala. Nak nampak keindahan Allah, mesti tenggelam pada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menyamakan Rasulullah dengan Allah. Kalau orang cetek akal atau guna akal, dia akan kata, dia akan fitnah. Nak samakan Nabi dengan Allah. Itu fitnah akal. Fitnah akal. Sebab tu kalau nak masuk pada perbahasan orang arif, akal kena bungkus sepak, terus masuk dalam gol. Gol tu pula steel. Bukan steel, apa nama itu? Steel tu. Kalau nak masuk medan kata-kata orang-orang arif lah. Jadi kalau main akal lagi, tak boleh. Habislah nak guna akal, bahaskan benda hakikat, habis. Ya tak? Katanya orang arif, seperti katanya Imam Busairi radhiyallahu ta'ala anhu, sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahir dan batinnya, memilih oleh Allah Ta'ala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memilih oleh Allah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada sebarang bentuk penyekutuan. Itu dia. Tak ada sekutu Rasulullah itu. Kalau nak disamakan Rasulullah dengan yang lain, no, tidak ada ruang baginya, tak ada. Tahu sebab apa tak ada? Sebab dialah hakikat kehidupan. Dialah punca bagi kehidupan segala akuan. Baru tak boleh serupa dengan dia, tak boleh. Dialah asal bagi segala wujud. Yakni wujud makhluk itu dialah. Dialah. Jadi segala-galanya dia, asal dia. Jadi dialah kecantikan itu. Dialah kesempurnaan itu. Sebab itulah mereka yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada isyarat pada masjid itu ada satu mihrab. Mihrab itu mengisyaratkan satu. Kaedah orang arif kata, bila kamu mensatukan, guna ayat mensatukan. Bila kamu mensatukan Rasulullah, kamu akan mensatukan Allah. Bila kamu tujukan kepada satu Rasulullah itu, bila kamu menyatukan, maknanya satukan Rasulullah itu dari sudut mahabbah kamu, keindahan, kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal, yang satu. Tapi bila mana kamu was-was, ragu-ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak dapatkan jalan ke situ. Melainkan jalan kamu itu semua kabur saja. Kabur, tak nampak jalan, nampak semua. Bahkan jadi sesat. Jadi sesat. Munazzahun an syarikin fi ma'asini fal jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Kinayah seumpama jauhar itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Kinayah keelokan Rasulullah itu tidak pernah bahagikan. Kerana asal kecantikan itu hanya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kecantikan-kecantikan pada alam yang lain tu, kecantikan, keelokan yang pada Rasul dan Nabi itu celupan daripada hakikat asal kecantikan, iaitu yang wujud pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Busairi mengumpamakan Rasulullah itu macam matahari, dan rasul-rasul, nabi-nabi yang lain itu bintang. Hakikat cahaya itu daripada matahari. Bintang-bintang itu tidak mempunyai cahaya. Bintang-bintang itu hitam. Hitam itu maknanya tidak memiliki cahaya pada asalnya. Tetapi mengapa ada cahaya? Kerana cahaya itu dipinjamkan daripada asal cahaya matahari itu. Sebab itu bila timbul je matahari, bintang-bintang itu seolah-olahnya tidak ada. Kerana hakikat asal kecantikan itu wujud hanyalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab itulah orang raikan Maulid. Sebab itu orang raikan, kerana apa? Memahami Rasulullah itu tak boleh diumpamakan dengan akal fikiran biasa, susah. Jadi keelokannya itu terlalu tinggi. Jadi memadai bagi kita terus memuji, mengikrarkan diri ketidakmampuan untuk nak sampai kepada hakikat kesempurnaan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab tu dikatakan kat sini khairi. Tuan-tuan kena faham khairi itu. Yang disebut khairal. Jangan salah baris dia main bedal je. Khairal bariyah. Apa lagu tu? Qasidah tu? Kan? Khairal bari. Betul? Khairal bariyah. Macam lain je. Betul dah lama tak qasidah. Nazara ilayya. Wahai sebaik-baik manusia, pandanglah kami. Sebaik-baik kat situ tu apa? Segalanya baik. Segalanya baik. Zahirnya baik, batinnya baik. Tak terungkap kebaikan tu. Macam juga rahmat Rasulullah. Rahmatnya macam mana? Rahmatnya terlalu luas. Mencangkupi umat yang dahulu sampai umat sekarang. Bukan setakat umat Islam. Umat yang dahulu Rasulullah memberi rahmatnya. Faham? Sebab apa dinama Abul Qasim? Sebab apa nama Abul Qasim? Bapa Qasim. Sebab apa? Zahirnya ia ayah kepada Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim tu anak Rasulullah SAW. Betul? Sayyidina Qasim radhiyallahu ta'ala. Betul? Tapi batinnya Rasulullah itu Qasim. Qasim tu apa makna? Pembahagi. Apa makna pembahagi? Pembahagi nikmat di dunia, pembahagi nikmat di akhirat. Di syurga. Zahirnya Rasulullah lah. Rasulullah pembahagi nikmat tu. Cuma tidak dilihat. Cuma tak nampak. Terkadang-kadang kita ditutupkan. Sebenarnya melalui Rasulullah lah segala nikmat tu. Sebab dia dipanggil Abul Qasim. Dengan makna Abul Qasim tu, dia pemberi nikmat di dunia, nikmat zahir. Hakikat yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Dan juga ke atas keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang hak, yakni agama Islam, tanpa melakukan bid'ah, penambahan dalam agama. Apa maksud bid'ah dekat sini? Penambahan agama dari sudut akidah, bukan dari sudut yang lain daripada itu. Ataupun penambahan agama dari sudut syariat. Sembahyang patutnya 3 rakaat maghrib, ditambahnya jadi 4. Ini bid'ah. Sesat. Yang tu tak boleh cakap sesat. Tapi kalau setakat buat perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ihtimal lagi ditanggung. Kalau sekiranya yang dibuat itu sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan ijma'nya para ulama, jalan. Tak ada masalah. Macam tadi kita buat contoh, bukukan pengajian kitab tauhid, tak ada zaman Rasulullah. Tapi dengan sebab belajar wasilah buku, wasilah mengajar dan sebagainya, menyebabkan orang pandai akidah dalam agama. Wajib pula buat ni. Wajib pula buat ni. Buat kitab ni. Wajib. Untuk membantu memahamkan agama. Khususnya dalam perkara akidah. Faham? Sebab tu katanya guru kami, sebenarnya nak sebut bid'ah ni, wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat, itu merujuk kepada bid'ah dalam akidah. Bid'ah pada akidah. Kerana tidak diizinkan bid'ah, maknanya khilaf pada akidah, tak boleh. Adapun dalam masalah furu' boleh khilaf. Di sana tak ada qat'i lagi, maknanya boleh diperbahaskan. Melainkan kalau pada perkara tertentulah, sembahyang 5 waktu, itu taklah. Itu dah memang sembahyang 5 waktu, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itu dah jelas. Rakaat-rakaatnya dah jelas qat'i. Atau pengharaman dari sudut syariat, zina haram, mencuri haram, itu dia jelas. Tapi dalam perkara-perkara yang tak qat'i, yang boleh diperbahaskan, itu tak ada masalah. Nak tambah boleh, nak kurang boleh, tak buat boleh, itu cerita lain. Faham? Mungkin sunat, setengahnya kata ni harus, tak disunatkan, itu terpulang. Nak buat boleh, tak nak buat boleh. Sebab tu kita ada 2 tuntutan. Satu tuntutan yang putus, satu tuntutan juga, tapi tak putus. Yang putus itu wajib, yang tak putus itu sunat. Sunat tu dituntut juga, tapi tak putus. Tak buat, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi rugi. Sebab itu tawaran daripada Allah Ta'ala. Faham? Itu bentuk tuntutan juga, tapi tuntutan sunat. Ada setengah ulama kata tu tak sunat. Lah tu pulang, bismillah. Tapi kalau dalam bab akidah, tak boleh. Tak boleh bid'ah. Tak boleh. Kita kan khilaf. Awak kata apa? Tuhan tak bertempat. Okey, kita orang kata Tuhan ada atas langit. Khilaf lah. Tak boleh. Ini khilaf yang tak dibenarkan. Bid'ah ni. Ini bid'ah betul. Kata Tuhan atas langit, Tuhan bertangan,
Tuhan bermata dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Berhenti setakat tu Ni nak kata takdir Allah Taala ni. Walaupun kita dah tak masuk sini lagi mengajar dekat meja ni, baca kitab. Ni takdir Allah Taala memasukkan kita dalam ni. Faham? Walau dikeluarkan, masukkan pula. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.